Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan bercerita mengenai dua tokoh sastrawan dari dalam dan juga luar negara. Tokoh yang dipilih oleh kami adalah Arenawati dan juga Hamka. Arenawati merupakan tokoh sastrawan dari Malaysia, manakala Hamka pula adalah tokoh sastrawan daripada Indonesia. Mesti nama-nama tersebut sudah tidak asing lagi, bukan? Tetapi, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, ayuh kita kenali terlebih dahulu dengan latar belakang kedua-dua nama yang hebat ini. Kita mulakan dengan sastrawan kita, iaitu Arenawati. Nama sebenar bagi Arenawati ialah Muhammad bin Abdul Baing atau Endi Muhammad Dahlan bin Endi Buyong. Beliau lahir pada 30 Julai 1925 di Kalumpang, Kabupaten Jeneponton, Makassar, Indonesia. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda iaitu Holland Indische School sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Beliau bekerja dengan syarikat penerbitan di Singapura dan kemudiannya berpindah ke Johor Bahru dan Brunei. Dalam tempoh ini, beliau menjadi warga negara Malaysia antara tahun 1962 hingga tahun 1974 dan bertugas di Pustaka Baiklah, kita pergi pula kepada latar belakang Hamka. Hamka merupakan seorang tokoh sastrawan negara di Indonesia. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau beliau lebih dikenali dengan gelaran Buya Hamka. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Negari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau hanya mendapat pendidikan rendah di Sekolah Rendah Maninjau dan beliau hanya belajar setakat grade 2. Beliau juga bekerja sebagai wartawan untuk harian Pelita Andalas dan menulis laporan perjalanannya, terutama mengenai perjalanannya ke Mekah pada tahun 1927. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada pemikiran tokoh. Pemikiran yang diketengahkan oleh Arenawati di dalam karyanya yang pertama dapat dilihat melalui pemikiran masalah perjuangan menentang penjajah. Di sini, Arenawati memperlihatkan peristiwa berkaitan penentangan masyarakat terhadap penjajahan yang berlaku di Indonesia, Singapura dan juga Tanah Melayu. Seterusnya, pemikiran taat setia kepada ketentuan jodoh. Menurut Arenawati, jodoh merupakan aturan Allah dan kita tidak dapat menyangka kehadirannya. Pemikiran ketiga pula ialah pemikiran yang mengutamakan pendidikan. Di sini, Arenawati mengetengahkan pemikiran pendidikan keagamaan berkaitan tentang rukun Islam yang ketiga iaitu zakat. Seterusnya, kita pergi pula kepada pemikiran yang diketengahkan oleh Hamka di dalam karya-karyanya. Yang pertama ialah pemikiran masalah nasionalisme. Hamka mengeluarkan semangat nasionalisme dengan menyatukan tokoh berasal dari etnik berbeza dalam sesebuah perkahwinan. Yang kedua ialah pemikiran taat setia dalam percintaan. Hamka bukan hanya memandang kira pasangan yang belum berkahwin dan sedang ke arah alam perkahwinan, malah aspek percintaan juga diteliti dalam hubungan selepas kahwin. Pemikiran yang ketiga yang diketengahkan oleh Hamka di dalam karyanya ialah pemikiran yang mengutamakan pendidikan. Hamka berpandangan pendidikan merupakan salah satu aspek yang mampu mengubah hidup dan cara berfikir seseorang. Aspek pemikiran masyarakat yang mengutamakan pendidikan ini jelas dipaparkan. Dan pemikiran yang keempat ialah pemikiran keprihatinan sesama manusia. Hamka menekankan penceritaan yang bersifat keprihatinan di mana Hamka memperlihatkan penggunaan bahasa berkias dan bersifat lembut dengan nada rujuk. Kita pergi pula kepada karya-karya yang telah dihasilkan oleh tokoh. Baiklah, kita pergi pula kepada karya-karya yang telah dihasilkan oleh Arenawati. Yang pertama ialah novel.
Antara novel yang telah dihasilkan oleh Arenawati ialah Kisah Tiga Pelayaran, Gandaria, Sandera, Rontok, Bunga dari Kuburan dan sebagainya. Bagi cerpen pula, antara cerpen yang telah dihasilkan oleh Arenawati ialah Tingkah Manusia, Burung Badai, Ombak Samudra dan sebagainya. Bagi kajian pula ialah Bunga Rampai Dongeng Melayu, Perkembangan Kesusastraan Melayu, Rampai-rampai Melayu Lama, Asas Pengetahuan Puisi dan sebagainya. Seterusnya, bagi karya umum pula ialah Sejarah Tanah Melayu dan Sekitarnya. Manakala, bagi karya-karya yang telah dihasilkan oleh Hamka pula dapat dilihat melalui novelnya yang bertajuk Terusir, Di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau ke Delhi, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Manakala bagi cerpen pula ialah Dijemput Mamatnya. Bagi kajian pula, Sejarah Umat Islam dari jilid 1 sehingga jilid 4. Sabar ya kawan-kawan, kita belum habis lagi tau. Jom, kita lihat anugerah yang telah diperolehi oleh tokoh-tokoh sastrawan ini. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada anugerah yang telah diterima oleh Arenawati. Antara anugerah yang telah diterima oleh Arenawati ialah Sirai Award pada tahun 1985, Anugerah Sastrawan Negara pada tahun 1987, Anugerah Penulisan Asia Tenggara pada tahun 1985 daripada Paduka Raja Thai, pemenang Hadiah Sastra Majlis Sastra Asia Tenggara iaitu Anugerah Masra pada tahun 2003, Hadiah Karya Sastra Malaysia pada tahun 1992 serta menjadi Ahli Mangkunegara pada tahun 1973. Beliau juga memenangi tempat ketiga dalam peraduan mengarang novel. Dan novel beliau yang bertajuk Sukma Angin yang diterbitkan pada tahun 1999 telah memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia. Beliau juga menerima gelaran Doktor Pendidikan Kesusastraan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Kita pergi pula kepada anugerah yang telah diterima oleh Hamka. Beliau telah menerima jawatan sebagai Doktor Kehormat dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1958, Doktor Kehormat dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, Guru Besar dari Universiti Mustopo Jakarta pada tahun 1960 dan Anugerah Budaya Award dari Universiti Islam Sultan Agong Semarang. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.